Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai orang yang perakus dan yang tidak sabar lagi, makananmu itu sudah dicipta buatmu. Jadi siapa yang boleh memakannya selain darimu? Pakaian, tempat tinggal, kenderaan dan isteri yang engkau nikah, semua itu sudah diciptakan buatmu. Tiada siapa yang boleh merampasnya dari tanganmu dan memberikannya kepada yang lain. Apa pasal sampai engkau jahil begini? Engkau tidak sabar, tidak ada akal, tidak ada iman dan kepercayaan dengan janji-janji Allah Ta'ala. Wahai orang yang cergas, jika engkau bekerja dengan orang yang mulia, maka jagalah adabmu itu. Jangan sampai engkau tunjukkan gelojohmu lalu segera minta upahnya. Kedua-duanya sekali akan engkau dapat tanpa susah-susah hendak meminta lagi atau terpaksa berkurang adab. Sebab majikanmu itu tetap melihatmu tidak gelojoh, tidak tergesa-gesa meminta upah atau tidak berkelakuan buruk. Tentu dia akan membezakanmu dengan pekerja-pekerja yang lain yang sama-sama bekerja denganmu. Kemudian dia akan memberimu lebih dari biasa dan letakkanmu di tempat yang mulia. Allah Ta'ala tidak suka berteman dengan orang yang suka membangkang dan menentang. Tetapi dia suka berteman dengan orang yang baik kelakuannya, bertenang pada zahir dan batinnya, selalu muafakah, selalu bersetuju. Siapa yang muafakah dengan takdir, bersetuju dengan takdir, persahabatannya akan kekal dengan Allah Azza wa Jalla. Dan si arif billah itu ialah orang yang mengenal Allah, sentiasa berdiri dengan Allah, tidak dengan selain dia. Selalu muafakah dengan Allah, tidak dengan selain dia. Hidup dengan Allah dan mati kepada selain dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sesudah kita membicarakan tentang penting pengaduan kita hanya kepada Allah Ta'ala, tidak kepada yang lain. Di samping mendidik jiwa untuk sentiasa tunduk dan patuh dengan peraturan Allah, kita dah bagi kiasan. Kalau anjing boleh dididik, kalau binatang yang tidak berakal boleh dididik untuk melakukan sesuatu yang bukan kebiasaannya, apatah lagi diri kita boleh dididik untuk melakukan sesuatu yang bukan mengikut hawa nafsu, mengikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mampu didik diri kita, maka tenanglah kita. Dan di antara perkara yang kita kena didik dalam masalah rezeki kita, nikmat Allah Ta'ala ini banyak, tapi yang paling manusia tengok ialah rezeki. Dan rezeki Allah ini banyak, yang paling orang tengok ialah harta. Maka itulah kesempitan kita dalam melihat sesuatu. Pertama, kita katakan nikmat ni banyak, berbagai Allah Ta'ala berikan pada kita. Tapi kita mesti bicara persoalan rezeki. Siapa pun bercakap saya tak ada rezeki, memberi maksud pada nikmat-nikmat yang tertentu yang dia tak perolehi, sehingga dia lupa bahawa apa yang dia ada, apa yang sudah dipunyai, jauh lebih hebat daripada apa yang dia sedang menunggu dan menanti, atau yang sedang dia mengharapkan, yang belum tahu bagaimana keadaannya. Dan bila dibicarakan pula tentang rezeki, maka perbicaraan manusia lebih tertumpu pada harta, duit, wang ringgit.
Kan itu bila kita sebut amalan-amalan yang bawa pada rezeki, mereka pun nampak duit banyak. Amalan ini menjadikan kami duit banyak. Ya, duit, tuan-tuan, sebahagian daripada rezeki Allah. Dan sebahagian daripada perkara yang membahagiakan kita. Sebahagian. Tapi ia bukan segala-galanya. Umpama begini. Tangan kanan kita, ya, nikmat. Tapi ia sebahagian daripada anggota badan kita. Bukan semuanya. Bukan semuanya. Kalau kita ada tangan kanan je, yang lain tak ada, kita akan rasa tak ada nilai hidup ni. Tangan kiri tak ada. Walaupun yang banyak buat ni tangan kanan. Kiri tak ada. Pun kita akan ada masalah. Rezeki tu kita melihat sebagai suatu package yang menyeluruh. Suatu perkara yang bukan sekadar dilihat dari sisi kanan, sisi kiri, tapi dari sisi yang menyeluruh. Jadi itulah dia rezeki. Dan persoalan yang juga menjadi kebimbangan kita. Kita bimbang rezeki kita orang ambil. Maka sebab itulah berlaku pemusuhan, dengki, persaingan yang tidak sihat. Ya, kita memang Allah jadikan dunia ni ada persaingan. Tapi persaingan kita tak sihat. Lalu kita saling mempelekehkan. Kita saling mengangkat diri sendiri dan menjatuhkan orang lain kerana kita tak percaya pada rezeki. Maka yang ni buat syarikat, dia nak maju, dia takut syarikat lain bersaing dengan dia, maka diburuk-burukkan syarikat tadi. Kerana dia bimbang rezekinya dia rampas. Apatah lagi kalau benda tu berdekatan kita. Bahkan kadang-kadang kalau sekiranya antara dua orang alim sekalipun, sebahagian mereka atau segelintir mereka juga bimbang nanti anak murid dia lari pada orang lain, dan dia pun cuba jatuhkan orang tu supaya anak murid ni datang pada dia. Kebimbangan. Walhal, kalau itu rezeki kamu, kamu dapat. Akhirnya timbullah golongan yang satu mempelekehkan yang belajar kat universiti, yang satu yang mempelekehkan yang mengaji kat pondok, yang satu pelekeh. Ini semua orang tak percaya pada rezeki Allah. Kita tak patut dan tidak perlu mempelekehkan siapa pun dalam hidup ini. Setiap orang ada bahagian dia. Yang ni Allah beri bahagian ilmunya dekat pondok. Yang ni Allah beri bahagian ilmunya di universiti. Yang ni Allah Ta'ala berikan kepadanya ilmunya di masjid, di surau. Yang ni Allah Ta'ala berikan sebagai ilmunya tadi melalui YouTube, melalui sekian-sekian jalan atau cara-cara. Semua dapat bahagian masing-masing. Tak ada orang boleh mempersendakan, mempelekehkan. Kita saling lengkap melengkapi bila mana kita melihat kurniaan Allah. Tapi kalau kita bimbangkan diri kita, ini orang yang bimbangkan rezeki, tak kira rezeki sifat duit ke, pengaruh ke, harta anak murid ke, harta kita katakan populariti dan sebagainya, itu rezeki masing-masing. Tak perlulah orang yang tak popular nak hina orang popular, atau orang popular merendahkan yang tak popular. Semuanya itu adalah ujian Allah. Kita bila pijak je kaki kita di bumi Allah ini, maksud pijak tidak balik, maka bermula ujian Allah pada kita, yang dinamakan pahala dan juga dosa, yang dinamakan darjat atau darakat, yang dinamakan syurga atau neraka, yang dinamakan redha Allah atau murka, yang dinamakan pengampunan Allah atau bala dan azab Allah. Kita melalui proses itu. Maka setiap orang bila dia tahu dia ada bahagian dia, dan bila Allah melebihkan sesuatu, itu ujian dia. Memang Allah jadikan sebahagian orang dia jadi pemimpin, sebahagian dipimpin, sebahagian jadi tuan guru, sebahagian jadi anak murid, sebahagian jadi begini, sebahagian jadi begitu. Semua ini ujian. Yang hebat ialah orang yang merendah diri senantiasa dan mengadu kepada Allah, yang melihat kemuliaan itu semuanya datang daripada Allah. Sebab itu bila kita persoalkan atau bicara tentang rezeki, ini satu perkara yang unik, sehingga Allah Ta'ala sebut benda tu dalam banyak ayat supaya kita yakin ini ada ketentuannya. Jangan fikir nak dengki sesiapa, jangan fikir nak ambil orang tu, jangan fikir nak tipu orang tu, jangan fikir nak tindas orang tu. Hanya kamu biar rezeki kamu jadi sedikit. Jangan fikir bila berniaga nak menipu, hanya takut kamu tak akan untung. Jangan. Ikut peraturan Allah. Sebab itu kita sebut sebelum ini, membiasakan diri kita dengan mengikut peraturan Allah, dan kita akan melihat keajaibannya. Rezeki Allah akan datang. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit yang terbuka lihat.
Tuan-tuan, di langit tak ada benda yang menghalang supaya kita tahu lapangnya rezeki itu. Kita tengok langit, ada tak benda yang menghalang kita melihat langit? Ia suatu benda yang amat terbentang luas. Waktu tuan-tuan mendongak ke langit, tuan-tuan melihat kelapangan. Tetapi bila kita lihat langit, kita tenang. Lapang, selapang-lapang, luas, seluas-luasnya. Atas seorang yang duduk dalam penjara, lihatlah ke langit. Dia akan rasa dibebas. Dia duduk dalam penjara sekalipun, jeri-jeri, dia pun tengok langit, luasnya langit. Itulah kebebasan sebenar. Dan Allah Ta'ala sentiasa menyuruh kita melihat kejadian-kejadian yang berkait dengan langit, berkait dengan planet-planet Allah. Semuanya ini menunjukkan keluasan. Jadi rezeki Allah gambarkan, wa fis samaa'i rizqukum. Di langit rezeki kamu. Umpama rezeki Allah, tuan-tuan, bila kita lihat hujan turun, apakah kita rasa ada orang yang tak basah? Semuanya basah. Rumah basah, kita basah, pokok basah, binatang basah. Maknanya semua dapat bahagian. Akhir semuanya sejuk. Semua dapat bahagian. Bila rezeki Allah Ta'ala datang, dia akan dapat. Kita akan dapat bahagian kita. Ini dapat bahagian dia. Cuma Allah menguji kadang-kadang lebih atau kurang. Untuk satu waktu. Cepat atau lambat. Untuk satu waktu yang lain. Tetapi kita tetap akan dapat rezeki. Namun untuk tenangkan kita. Pertama, ketenangan pertama, kita nak tenang ni. Rezeki Allah dah tentukan. Maka hak kita tak akan diambil oleh orang lain. Hak orang lain pun kita tak akan mampu ambil. Dan memang itu hak dia. Walaupun saya dah cuba macam-macam, itu hak dia. Dia akan dapat bahagian dia. Cepat ataupun lambat. Kemudian tenang kita bahawa semua rezeki ini ujian Allah. Rezeki bukan menandakan kita ada kelebihan di sisi Allah. Kalau orang rezeki banyak, Allah sayang dia sebab Allah bagi dia duit banyak. Bukan begitu. Itu semua ujian Allah. Yang kaya lalu berjaya dalam ujian Allah, maka itulah dia keuntungan dia. Yang miskin lalu dia berjaya dengan ujian Allah, itulah keuntungan dia. Yang berpangkat lalu berjaya dengan ujian pangkat, maka itulah keuntungan dia. Bukan pangkat itu yang dia untung. Berjaya dalam ujian itu untung. Berjaya. Yang duduk bawah lalu berjaya dalam ujian duduk bawah, bersabar kerana pada pemimpin, kejahatan pemimpin dan sebagainya, maka itulah kejayaan dia. Akhirnya kita pulang sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, sebagai orang yang tidak bernama. Kalau dulu mereka ternama, semuanya pulang pada Allah dengan tidak bernama. Kalau dicatat pada kubur, tak akan ada lagi orang panggil nama tu. Kita bila mati, tuan-tuan, IC pun kena potong. Allah tak ada IC. Maka daripada CJ kelahiran jadi CJ kematian. Dan CJ kematian tu tak ada lagi orang nak tengok. CJ kelahiran kita banyak urusan, banyak orang nak tengok. Photostate sana, photostate. CJ kematian dah orang tak nak tengok. Nama kita waktu ditulis di batu nisan, tak ada seorang pun panggil. Walau secantik mana pun tulisan, tak ada orang panggil kita. Semua orang bila lalu dia akan kata Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dalam tu ada Tan Sri, ada Tun, Datuk Seri, ada Tuanku Sultan, ada orang bawahan, Marhin, sekian. Semua disebut ahlal kubur. Itulah dia nama kita. Ahli kubur. Perkataan ahl, penduduk. Kubur, kubur. Yang dahulu dia penduduk istana, dahulu dia mungkin penduduk itu dan ini, hari ini namanya penduduk kubur. Dia sama mendapat salam. Salam kita sama. Lalu kat kubur, maka kita sebut Assalamualaikum ya ahlal kubur, ataupun Assalamualaikum dara qaumi mu'minin, negeri kaum orang yang beriman. Ya, maka untuk kita tenang, pertama rezeki Allah dah tetap. Yang kedua, rezeki itu ujian Allah. Yang ketiga, bahawa setiap rezeki ada tanggungjawab dia. Orang yang Allah beri lebih, dia kena tahu tanggungjawab. Itu yang menjadikan sesiapa pun akan merasa tenang dan aman dengan tanggungjawab rezeki. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu faddalakum ala ba'din fil rizq. Faman alladhina fuddilu biraji rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl ayat 71. Dan Allah yang melebihkan sebahagian kamu akan rezekinya.
Maka apa sebab pula dia menghalang lebihan rezeki itu untuk diberikan kepada orang di bawah tanggungannya, iaitu para hamba-hambanya. Fahum fihi sawa, sedangkan mereka itu sama akan dipertanggungjawabkan. Afa bi ni'matillah, nikmat Allah mana lagi yang kamu nak ingkari? Kata bila Allah bagi kita lebih, kita tak boleh jadi seronok orang lebih. Kita ada tanggungjawab. Yang dapat rezeki lebih, dia kena tahu tanggungjawab dia lebih besar. Yang ada kuasa lebih, dia kena tahu tanggungjawabnya lebih besar. Dia jangan ingat itu kemuliaan dia. Bukan itu tanggungjawab yang lebih besar. Kita namanya ayah, tanggungjawab kita lebih besar pada anak-anak kita berbanding anak-anak kita. Mungkin anak-anak tanggungjawab dia simple je. Okay? Dengar cakap mak, dengar cakap abah, baca buku. Pergi sekolah. Simple. Tanggungjawab kita seorang ayah lagi besar. Kita kena siapkan rumah, bayar bil api air, cari duit untuk bayar yuran dia, yang memastikan disiplin. Ya, kerana kita dah jadi ayah. Kalau tuan-tuan seorang jadi ayah, dia mungkin gembiranya sekejap bila dapat zuriat. Lepas tu dia mula rasa tanggungjawab. Dan kita melihat muka-muka serius ayah-ayah yang menjaga anak dia. Ya, memang dia seronok dapat anak. Oh, kita pun dendangkan seluruh negara kita dapat anak. Tapi selepas itu kita menyedari kita ada tanggungjawab. Sama juga yang dapat isteri, yang dapat suami seronok. Saya akan kahwin. Kemudian muka mula menjadi ketak masing-masing. Kenapa? Ada tanggungjawab. Sisi mula tahu dia ada tanggungjawab. Mungkinlah bolehlah seronok honeymoon sekejap. Lepas tu dia tahu tanggungjawab dia. Dia mula rasa kepenatan, keletihan. Tanggungjawab. Keseronokan selama ni yang ditengok tak ada. Ia adalah tanggungjawab. Memastikan rumah tangga tu kekal, kuat, utuh. Suami juga begitu. Mula kita lihat watak-watak yang agak serius. Yang zaman bercinta, watak orang main-main. Watak orang yang nampak happy semacam. Sebab dia tak ada tanggungjawab apa. Orang cinta dari jauh. Baling-baling dari jauh. Sempatlah bagi bunga, pasu bunga. Dang belaka. Dan kahwin bunga pun tak jumpa. Bukan tak cinta, tapi demikian rumah tangga. Kenapa dia mula ada tanggungjawab? Sehingga kita lupa untuk melafazkan cinta. Dek sibuk tanggungjawab. Kita sayang anak, sayang. Berapa kali kita cakap ke anak saya, abah sayang awak. Kita lupakan tanggungjawab kita banyak. Tanggungjawab itu sebenarnya terjemahan kasih sayang yang tinggi. Cukup tinggi kasih sayang tersebut. Sebab itu bila terlepas tanggungjawab kita dengan mati anak kita kembali melafazkan cinta tersebut. Yang ia seperti hilang seketika pada bibir, bukan pada hati. Dia tanggungjawab. Sama juga orang kaya. Hilang sikap bangga dia, kan dia tahu ada tanggungjawab. Besar tanggungjawab dia. Tapi mungkin dia dapat melafazkannya pada waktu tertentu bila terlepas tanggungjawab. Jadi tak ada sebab untuk seorang berbangga ataupun sombong dengan apa yang dia perolehi. Bila tahu ini janji Allah yang Allah Ta'ala janjikan bahagian dia. Dan ini ujian Allah. Dan dia akan disoal oleh Allah. Dia ada tanggungjawab. Sebab itu pemimpin takut dengan kepimpinan. Kerana dia akan ditanya oleh Allah. Itu Umar bin Abdul Aziz letak jawatan. Tak nak. Tapi oleh kerana dasar kerajaan Umayyah, siapa pun yang dipilih dilantik, tak ada orang yang boleh pecat dia. Tak ada. Walaupun orang tu diri sendiri, tak boleh. Dia wajib menerimanya. Sehingga ada seorang khalifah Islam, namanya ialah Muawiyah bin Yazid. Dia mula-mula Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Yazid bin Muawiyah. Lepas Yazid mati, diganti oleh Muawiyah bin Yazid. Muawiyah dia tak nak dia khalifah. Dia tengok ke mulut itu. Tapi dia tak boleh pecat dirinya. Akhirnya dia kurung diri dalam bilik sehingga dia mati. So, bilik kurung, tak nak terlibat. Dia kuat ibadah dan sebagainya. Tapi dia tak mampu pecat diri dia. Sebab itu jawatan yang telah, dia tak macam kita kat Malaysia boleh letak jawatan. Lepas tu ambil balik, suka-suka. Dengan dasar kerajaan Umayyah dalam sistem hierarki dia, seorang bila dilantik, tidak boleh pecat diri dia. Dan tak ada pun orang lain boleh pecat, melainkan akan berlaku peperangan besar. Umar bin Abdul Aziz waktu dibacakan wasiat Sulaiman bin Abdul Malik bahawa dia penggantinya, dia terduduk ketakutan. Terduduk dia. Bukan gembira, ketakutan. Dan dia naik di atas mimbar dan dia berucap di Masjid Umawi. Dia berkata, dengan ini aku pecat diriku. Dan aku serahkan kepimpinan pada orang Islam pilih. Lalu mereka membangkangnya, tak boleh, kamu kena teruskan. Maka dia terpaksa aku.
Walaupun dalam ucap utama dia memecat diri dia. Dan berkata, aku serahkan pada umat Islam. Biar umat Islam pilih. Bukan sistem warisan ini. Namun kalau sistem tu kuat, sistem kerajaan umat ini kuat, yang disebut pengganti, itu akan ganti. Undang-undang yang kukuh. Maka Umar bin Abdul Aziz mula berubah hidup. Dia asal seorang yang mewah. Seorang hidupnya senang. Kerana dia belum ada tanggungjawab yang besar. Dia mula menukar gaya hidup dia. Semuanya berubah secara drastik. Dalam tempoh 2 tahun beliau memerintah. Kerana dia tahu ada tanggungjawab. Maka dia tak mampu lagi senyum bagaimana dulu dia senyum. Bila orang jumpa, orang tak kenal dia. Di bawah matanya seumpama ada aliran air mata yang sentiasa mengalir. Badannya mula kurus ketakutan. Dulu dia orang yang sihat, segar. Dia dapat jawatan, dia jadi kurus. Sehingga kawannya berkata, kamu kan Umar bin Abdul Aziz? Dia kata, ya. Hampir kami tidak mengenalimu. Kerana rupa kamu dah berubah. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, bagaimana nanti kalau aku masuk dalam kubur? Kamu jauh lebih tidak mengenali aku. Ketika seluruh anggota badanku luruh, mataku jatuh, pipiku jatuh, kamu lagi tidak mengenali aku. Kita lihat, kita kat dunia macam terkenal. Lama kelamaan kita dah sebut, kita tak akan terkenal. Waktu tuan-tuan jadi mayat, orang mula tak kenal. Sebab dia dah berubah, dari ceria daripada pucat. Hidung tinggi dah jadi rendah. Cuba tuan-tuan lihat jenazah ataupun muka orang jadi mayat. Berubah tak dengan masa waktu dia hidup? Dia tu tadi berubah, pucat. Itu belum masuk kubur. Bila masuk kubur, kita lagi tak kenal. Kita cuma kenal kuburnya. Waktu kalau dibongkar melihat, kita tak akan kenal. Dan paling kita tak kenal manusia di hari akhirat kelak. Kita tak kenal sesiapa. Kita cuma kenal diri kita dan nak selamat. Itu nak ambil pahala dengan mak dia sendiri, nak ambil pahala dengan ayah dia sendiri. Itu nak ambil pahala balik dengan kawan dia. Peduli apa kawan dia? Sebab kita saling tidak mengenali. Kerana takut kita pada Allah. Apatah lagi nak kata kita kenal penjenayah tu penjenayah, lagi kita takut. Tentang kat dunia ni, kalau ada seorang yang tangkap penjenayah teruk ni, kita mula takut untuk terlibat, dikaitkan dengan dia. Awak kenal tak dia? Polis tanya. Kenal tapi taklah rapat sangat. Mula. Padahal rapat. Dia cuba longgarkan ikatan. Kalau dia beri amaran ni, siapa pun yang kenal dia ni, kita memang nak penjara sekali. Oh, memang saya tak kenal dia. Saya pun, muka nampak saya memang tak kenal. Saya memang tak pasti. Awak tak ada kawan? Tunjuk, ni gambar awak dengan dia. Saya sini gambar curi je. Saya tak kenal dia. Ni mungkin pelanduk dua serupa. Lihat takutnya kita. Itu yang saya kata akhirat kelak. Kita tak kenal orang. Tak kenal ni anak, bini semua tak kenal. Bukan cuba larikan diri. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua orang akan lari. Isteri lari pada suaminya, suami lari pada isterinya, ibu lari pada anaknya, anak lari pada ibunya, saudara lari pada saudaranya. Masing-masing tanggungjawab diri dia. Hatta pada satu ketika, para Nabi pun tak berani bersuara. Jangan kata orang lain. Nabi pun tunduk, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Tak ada yang berani mengangkat kepala untuk berkata, ya Allah, biar saya syafaat ni. Tak. Belum waktu syafaat. Tentang bila Allah membuka pintu syafaat, barulah waktu itu kita mengenali orang. Saya baru kenal kawan saya baru kenal orang tu. Ini dibuka pintu syafaat. Orang ni dah masuk syurga, baru dia beri syafaat ke orang. Dia tak berani beri syafaat sebelum dia masuk syurga. Bimbang-bimbang pahalanya pun akan kurang. Sebab itu dia sebut dalam hadis tentang seorang lelaki yang kebaikannya kurang, kejahatannya banyak. Dia perlukan satu kebaikan. Lalu kata Allah, pergi cari kebaikan. Yang pertama, dia jumpa mak dia. Mak lah yang lahirkan saya. Mak lah yang menyusukan saya. Saya kurang satu pahala. Tolong berikan pada saya, supaya saya dapat masuk syurga. Kata ibunya, aku juga takut apa yang kamu takut. Aku memang aku beri kat kamu, aku pula kena. Maka mak dia tak boleh bagi. Dia jumpa ayah dia, wahai ayah, engkau lah ayahku, engkau lah sekian, engkau lah sekian. Ayah dia kata, aku juga takut macam apa yang kamu takut. Dia jumpa pula adik-beradik dia, dia jumpa pula orang tu, dia jumpa pula orang ni. Semua berkata perkataan sama. Kami juga takut apa yang kamu takut. Kalau beri pada kamu, kami tak cukup. Kami tak cukup. Tuan-tuan lihat, masing-masing cuba seperti tidak punya belas kasihan. Ia kerana ketakutan, bimbang. Sampailah Allah Ta'ala berikan keampunan padanya, rahmatnya,
maka dia diselamatkan. Namun ini proses kita sebut tentang setiap orang atas dunia ini diuji oleh Allah Ta'ala. Sebab itu bila kita faham hakikat rezeki, ini hakikat rezeki, maka jangan kita jadi jahil, jadi tak sabar, jadi rakus, tak percaya pada janji Allah Ta'ala. Baik, dalam Islam, kita yakin dan kita percaya. Namun Allah Ta'ala menyuruh kita mencari jalan untuk meyakinkan. Untuk keyakinan itu bertambah. Yakin ni tuan-tuan, dia macam pokok. Yakin ni macam pokok. Bila tuan-tuan tanam pokok, apa tuan-tuan boleh buat? Baja, siram. Pastikan dia tak rosak. Maka makin kita jaga, pokok tu makin besar. Dan dia dapat menjadi naungan pada semua orang. Kerana itu para ulama menyebut 6 perkara untuk kita mendapat rezeki. Maksud 6 perkara ni tuan-tuan dapat rezeki, arti yakin kita, bertambah yakin kita akan rezeki di dalam percaturan Allah itu akan sampai pada kita. Yang pertama ialah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Buat itu. Sebab saya sebut, kita katakan keyakinan rezeki memang datang dari Allah, perlukan kepada keyakinan tadi, perlu dibajai, perlu dikuatkan. Maka cara menguatkan keyakinan yang pertama, dekatkan diri pada Allah. Sebab Allah ni, kalau kita sebut, kalau dalam nisbah kerja, dia majikan kita. Bukan dengan nisbah yang lebih besar, dia pencipta kita, pengatur kehidupan kita, yang menjanjikan rezeki untuk kita. Maka caranya dekatkan diri pada Allah. Tuan-tuan dah tengok seorang majikan, dia bayar gaji kat kita. Kita pun tahu dia akan bayar gaji sebab kita kerja. Tapi kita tahu, kita mesti pastikan gaji kita makin baik, pangkat baik. Kita pun rapat dengan bos ni. Bos cakap apa, kita ya je. Kita jadi yes man, yes boss. Kita dekat dengan bos. Cuba menghampiri bos. Tu kalau kita nak menjadi tenang dengan kedudukan kita. Baik, banyakkan, dekatkan diri dengan Allah dengan segala perintah. Yang kedua, bertawakal pada Allah dengan mengambil segala asbab. Tawakal sungguh-sungguh pada Allah dan segala sebab. Ya Allah Ta'ala bukan ajar kita tawakal goyang kaki duduk rumah. Okay, kalau kita tawakal rezeki kita dari Allah, maka keluarlah pagi-pagi. Fikirlah sikit. Gunakanlah tenaga 3-4 kerat tadi. Gunalah modalnya. Tanyalah kawan-kawan yang bijak berbisnes, yang bijak berusaha. Di samping kita letakkan ini, mengambil asbab kerana nak betulkan tawakal kita. Sebab tawakal yang benar saja menghasilkan rezeki. Tawakal yang tak benar, maka Allah akan uji dia lagi. Sehingga dia benar-benar tawakal pada Allah. Kita sakit tuan-tuan. Atas nama tawakal lah kita ambil ubat. Bukan tinggalkan ubat. Atas nama tawakal lah kita jumpa doktor. Bukan lari daripada doktor. Kenapa awak doktor panggil tak datang? Saya tawakal. Itu bukan tawakal. Itu tawakul. Tawakul maknanya cakap tawakal tapi tidak mau mengambil sebab-sebabnya. Dia kata nak sembuh, dia tak nak makan ubat. Itu bukan tawakal. Saya tawakal pada Allah, saya tak nak makan ubat. Makan ubat salah satu daripada mengambil sebab yang Allah perintahkan. Sebab itu Rasulullah SAW menyarankan makanan tertentu, minuman tertentu, cara makan tertentu. Itu semua asbab. Itu semua asbab. Baginda SAW menyuruh para sahabat dalam mencari rezeki keluar pagi-pagi. Sehingga Nabi berdoa, Allahumma arhamli ummati fi bukuriha. Ya Allah, mana-mana umatku yang berpagi-pagi, engkau rahmati dia. Sehingga kata seorang sahabat, aku ni kalau berniaga tak pernah rugi. Sebab aku ingat pesan Rasulullah, keluar pagi-pagi. Tak pernah rugi aku berniaga. Di pagi-pagi dia dah keluar. Jadi lihat, tawakal tadi bersama mengambil asbab. Hatta waktu Maryam lapar, penat, lelah, nak makan, dahaga, waktu dia melahirkan Nabi Isa AS, dia ditawakal pada Allah pasrah. Namun Allah suruh dia mengambil sebab supaya menggoncangkan pohon kurma. Dengan apa cara pun. Akhirnya Maryam menolak belakangnya pada pokok tersebut. Dia dah sandar kat pokok, dia tolak sikit je. Itu jadi mampu. Seorang perempuan yang baru melahirkan anak tanpa bidan, tanpa ada orang lahirkan anak. Bayangkan. Dengan penat. Maka pohon yang disandar tadi ditolaknya. Maka berguguran jatuh buah kurma, buah rutak.
Allah boleh je beri straight. Tapi Allah nak ajar Maryam, dalam tawakal tadi perlu ada usaha walau sikit. Sebab tu kita sebut semalam, pertolongan malaikat tak akan turun lagi mana tak habis sebab kita guna. Nabi SAW menggunakan segala sebab untuk berperang. Segala sebab. Senjata, tentera, pemanah, strategi, semua. Maka datanglah malaikat. Waktu Rasulullah berhijrah, Nabi tawakal hijrah. Tapi lihat sebab Rasulullah. Unta paling laju dicari. Unta ni tak pernah dinaiki orang. Tak pernah dinaiki oleh orang. Ini bukan unta recon. Ini memang baru punya. Dan dididik ataupun dijaga oleh Abu Bakar untuk berapa tempoh. Beri makanan khas pada dia. Dijaga. Abu Bakar dia tahu maintenance kenderaan. Dia beli 2 ekor unta yang tidak pernah ditunggang. Sebab kalau dah tunggang dia tu jadi second hand. Tak pernah. Memang dibela khas. Untuk kelajuan kena bakar dia laju. Dia beli 2 ekor, disimpan. Disimpan. Dia beri makan yang tertentu. Sehingga tempoh hijrah, maka unta itu digunakan. Unta itu digunakan. Rasulullah SAW bergerak dulu ke Gua Thur, sembunyi 2-3 hari. Unta itu telah diserahkan kepada Abdullah bin Uraikid. Kerana pada hari Rasulullah akan bertolak, maka Abdullah bin Uraikid akan bawa unta tersebut. Menunggu di bawah gunung Thur. Dan Rasulullah turun, Abu Bakar turun. Mereka menaikinya. Dan mereka bergerak. Artinya Nabi mengambil segala sebab. Perancangan, strategi. Itulah tawakal. Sebab itu datang pertolongan Allah. Jadi orang yang kata saya tawakal tapi tak nak berubat, takkan datang pertolongan Allah padanya. Allah akan uji benar tak benar tawakal dia. Sebab kita, lagi mana kita ada sesuatu boleh buat, kita tak buat, kita akan menyesal. Saya tak kunci kereta. Mentang Isyak, kereta kat luar, tawakal, tak ada apa. Kemudian hilang. Saya mula lihat, silap saya tinggal kunci. Saya agak suka untuk kata, ya bukan rezeki saya. Kerana kecuaian tu daripada saya. Kecuaian tu. Sebab kita bila nak belajar terima takdir Allah dengan senang, ambil segala sebab. Kalau tidak, kita terpaksa menerima takdir Allah dengan berat. Berat. Saya tak kata dia tak boleh terima takdir Allah, tapi berat. Sebab apa? Sebab dia tahu kecuaian di kat mana. So, kalau kita dah berusaha habis-habisan, kita tak dapat, kita dengan mudah terima ini takdir Allah. Tapi kalau kita usaha separuh, lepas tu kita nak kata itu takdir Allah, kita berat nak terima. Amat berat. Kita tak mampu untuk menerima dengan mudah. Yang lepas kita berubat, mati juga, ia lebih ringan kita terima. Dengan bila sakit, kita tak berubat, kemudian mati, ya Allah. Silapnya aku, kenapa aku tak bawa hospital? Kenapa aku tak jumpa orang ni? Kenapa tak makan? Kita mula. Maka keimanan kita pada takdir akan goyang. Sebab itu saya katakan ambil segala asbab. Supaya kita dapat mudah menerima takdir Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, kata ulama', ialah banyakkan istighfar dan taubat yang sebenar. Banyakkan istighfar. Dan taubat yang sebenar kepada Allah. Taubat sungguh-sungguh. Sebab pemberi rezeki ni Allah. Nabi SAW menyebut bahawa sebahagian rezeki disekatkan di dosa kita. Bahagian rezeki disekat. Innal amda la yuhramu minar rizq bizambin yusibuhu. Disebut dalam hadis, sesungguhnya seorang hamba itu dihalang mendapat rezeki dengan sebab dosa dibuat. Dosa dibuat. Kadang-kadang kita nak minang orang tu, tapi dek dosa kita buat, dia tolak. Padahal tak ada sebab nak tolak pun, kita okey. Semuanya okey. Kadang-kadang dah tunang putus. Kenapa putus? Maka lihat apakah kita ada dosa-dosa yang menghalang rezeki kita ni. Sebab tu setiap kali rezeki yang kita cita-cita nak, tak dapat, yang pertama tengok dosa kita. Istighfar balik, taubat. Jangan ada rezeki yang lebih besar pula yang nanti kita tak dapat. Tengok ni, muhasabah. Sebab itu bila Allah jadikan rezeki itu kita tak dapat, payah dan Allah nak suruh kita tengok salah kita kat mana. Tengoklah salah tu kat mana, agak salah kat mana. Yang jadikan saya ni saat ke kedai orang tak datang. Duk tengok salah Tok Bomo juga. Dia tak tengok salah dia. Ni ada orang dengki lah Ustaz. Ada orang dengki, hantar benda tu, hantar benda ni. Yang tu dulu dia tengok, akhirnya dia jadi makin teruk. Kita diajar, berlaku sesuatu, tengok diri kita dulu. Lepas tu berlaku musibah, kita istighfar lagi. Kita istighfar, takut ini datang sebab dosa kita.
Bila anak-anak kita gagal belajar, istighfar dulu. Jangan kata anak kita bodoh dulu, kita ni. Barangkali masa tak cukup kita pergi pada dia, kita pun tak pernah ambil syakna. Barangkali kita tak pernah disiplinkan dia. Barangkali kita juga memandang rendah guru-guru dia yang ajar dia. Cikgu kau ni tak pandai lah ngajar ni. Kalau ayah ngajar mesti pandai. Ayah tak ngajar, ayah sembang ni kuat. Akhirnya anak dia pun gagal. Maka dia pun nampak silapnya pada pandangan dia ataupun pada perbuatan. Yang keempat kata ulama, ialah jagalah silaturahim dan hubungan persahabatan. Wa imma silaturahim atau persahabatan, semua ini pengganda rezeki. Dia bukan sekadar rezeki tuan-tuan, dia pengganda rezeki. Ganda-ganda datang. Orang yang jaga silaturahim dia, memenuhi keperluan silaturahimnya, orang ni dapat rezeki berganda. Dan orang yang jaga sahabat-sahabat dia, bukan bila sahabat-sahabat berjalan dia tenang, tak payah nak fikir apa, kerana dia akan mudahkan. Sebab itu Abdullah bin Umar, dia bagi syarat siapa pun nak berjalan dengan dia, tak dibenarkan keluar duit. No, saya akan keluar duit. Yang kedua, saya pula akan layang dia. Jadi siapa nak musafir dengan Abdullah bin Umar, dia bagi syarat. Dia ramailah nak musafir dengan Abdullah bin Umar sebab dia orang hebat, sahabat. Bukan setengah mengatakan dia ni lebih alim pada Umar Al-Khattab. Lebih alim ilmu dia. Dari sudut cerita kelebihan. Bukan dia di antara orang paling layak jadi khalifah. Tapi Umar tidak mahu seolah-olah jawatan khalifah, jawatan anak beranak. Namun Umar Al-Khattab ketika memasukkan senarai 6 orang yang patut jadi khalifah, yang perlu dipilih, Sa'ad bin Abi Waqqas, Uthman bin Affan, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talhah. Orang mencadangkan masukkan nama Abdullah bin Umar sebab dia memang hebat. Kata Umar tak. Mereka mendesak, masuk. Baik, kalau masuk boleh dengan syarat dia tak boleh terima jawatan. Dan dia cuma pemerhati. Kerana orang yang suruh masuk Abdullah ni sebab dia memang hebat. Tapi Umar jaga, jangan jadi kekeluargaan. Dan itu agak susah. Sebab mereka tahu benda ni akan ditanya akhirat kelak. Bukan main-main atas dunia. Bukan cerita kita ketua, lepas tu anak kita ketua. Ini bukan benda-benda main-main atas dunia. Benda ni akhirat susah kita. Ya Umar takut. Nanti sebab anak dia pula lekat. Umar tak beri laluang untuk anak dia pegang jawatan. Tapi oleh kerana orang mendesak dan anak dia memang layak, baik dimasukkan untuk jadi pemerhati. Abdullah bin Umar ni tuan-tuan, dia bagi syarat saya sebut tadi. Siapa pun nak musafir ni dia, dengan syarat dia akan keluarkan duit, bukan orang lain. Hebatnya dia. Sebab tu rezeki dia murah. Abdullah bin Mubarak, dia nak pergi haji, dia kata pada murid-muridnya, keluarkan duit awak. Kos haji, katakan kos haji 2,000. Maka duit tadi dimasukkan dalam satu tabung peti yang ditutup. Dan mereka pergi haji. Bila balik haji, tabung tu dibuka, diserahkan semula duit tu. Dia balik. Hanya dia nak didik sahabat ni, dia tahu bahawa saya keluarkan duit tadi untuk ibadat. Biar dia rasa satu komitmen. Kadang-kadang kita panggil jurang komitmen, bukan nak ambil sangat duit. Tapi kalau tak ambil duit ni, tak mengaji rajin ni, budak-budak ni. Manusia kan bila dia bayar sesuatu, dia rasa pula ada komitmen. Dia nak ikut kuliah boleh, bayar RM100. Jurang komitmen. Sebab apa? Sebab orang ni kalau dibayar, saya bayar, rugilah kena datang ni. Padahal nilainya bukan RM100 pun. Tapi kadang-kadang ni ada Tok Guru bagi. Ada pondok-pondok, saya pergi. Dulu masuk free. Tapi dia kata ni, kaji kenapa budak ni masuk keluar, suka hati dia. Buat jurang komitmen. Tak banyak, RM10 je. Tapi RM10 jadi dia rajin. Dia tak nak keluar pondok, takut RM10 tu hilang. Manusia ni tuan-tuan memang diajar komitmen. Kita kan kalau ada komitmen jadi lain. Tengok orang kalau kahwin, dia ada komitmen dengan isteri. Dia tak berani sembang lama. Sembang lama, miss call je, terus balik untuk diri. Mesti naik nama ni, mesti Mu'allimah, bosku. Orang nak panggil Mu'allimah, bosku. Bini dia. Baru nak sembang lama sikit. Tengok miss call rumah terus minta diri ada kerja sikit. Padahal isteri dia panggil. Yang perempuan pun sama duk sembang. Tiba bosku juga telefon. Tengok, minta diri ada kerja sikit. Sebab kita ada komitmen. Bayangkan kalau kita tak ada komitmen, tuan-tuan. Kita tidur tak tahu bangun pukul berapa. Semua benda perlukan komitmen. Itu antara cara seorang tu komitmen. Baik, jadi kita sebut tadi, silaturahim dan juga menjaga sahabat, asdiqa. Ini gandaan rezeki. Dan kelima kata ulama,
Biasakan lidah sebut Alhamdulillah. Biasakan. Sikit ke banyak Alhamdulillah. Syukur pada Allah Alhamdulillah. Tentang ini yang kita tak biasa ni. Macam mana berniaga ni? Salah tak sikit yang ni. Salah tak untung lah. Masalah. Ada masalah je. Kita sebut masalah bertambah masalah. Masalah tak jadi masalah kalau kita tak tengok ia masalah. Tapi kita tengok masalah. Masalah. Payahnya nak sebut Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah. Berapa A dapat? Alhamdulillah. Okey lah. Alhamdulillah. Macam mana hari ni? Alhamdulillah. Macam mana banyak ke buah? Alhamdulillah. Adalah buah. Alhamdulillah. Biasakan lidah. Sebab Nabi SAW ajar kita. Walau dalam keadaan musibah, kita pun sebut Alhamdulillah. Ala kulli hal. Apa pun Alhamdulillah. Walaupun tak laku banyak Ustaz. Tapi Alhamdulillah. Dia lah maintain kedai. Alhamdulillah. Paling kurang nanti kita fikir esok pula macam mana. Jadi Alhamdulillah tu biasakan. Jangan Alhamdulillah ni macam kita katakan kalimah pendatang yang perlu ada pasport untuk masuk. Macam pendatang pula kalimah ni. Ini kalimah yang memang meninggal tetap dalam hati kita. Ia kalimah lebih hebat daripada kalimah orang yang kita sebut melatah. Tak tahu orang melatah. Orang melatah ni tepuk sikit, dia latah habis. Kalimah Alhamdulillah ni biar dia jadi lebih hebat pada ilmu latah tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ta'wid. Tapi kalau orang, ada setengah orang dia tak suka kita sebut kuat-kuat. Sebutlah perlahan-lahan Alhamdulillah. Ada orang, awak ni asyik Alhamdulillah ni dia tak suka pula. Jadi kita pun sebutlah secara perlahan Alhamdulillah. Untuk diri kita ni, bukan untuk orang lain. Untuk diri kita. Dan yang keenam kata ulama, bersedekah. Amalkan sedekah. Walaupun kamu miskin, walaupun sedikit. Sedekah kita sebut, sedekah ni bukanlah tunggu peluang. Cipta peluang. Sedekah ni tuan-tuan macam kita cari rezeki. Bukan tunggu rezeki tu datang, kita cari. Tuan-tuan tunggu rezeki datang ke? Cari Ustaz, cari. Macam tuan-tuan cari ikan, tuan-tuan cari buruan. Maka sedekah pun kena cari. Kat mana lagi saya nak sedekah? Jangan tak cari. Carilah. Sebab jangan tengok untung orang terima tu. Untung kita. Untung kita tuan-tuan. Cari. Mana ada ruang sedekah. Terutama kalau kita tengok benda-benda ni bermanfaat untuk awam. Bermanfaat untuk umum. Bermanfaat untuk orang Islam. Maka ini lagi keutamaan kita. Dia bukan kita sebut banyak. Kita sebut sedekah. Pandai-pandailah tu pulang. Sikit banyak tuan-tuan. Amalkan sedekah. Yang kedua, jangan tengok orang yang menerima itu untung daripada kita. Jangan sekali-kali tengok. Dan yang ketiga, jangan duk tengok orang itu lebih bergantung pada kita berbanding kita bergantung pada dia. Jangan tengok begitu. Itu duit kita. Tuan-tuan waktu simpan duit dalam bank. Simpan berapa? 10-20 ribu. Tuan-tuan nampak yang terima duit itu hina ke? Yang jadi cashier bank tu. Waktu tuan-tuan bagi duit. Tolong simpan. Atau tuan-tuan nampak bank tu hina ke? Sebab ambil duit tuan-tuan. Atau pergi hantar. Tuan-tuan tak tengok bank tu hina. Tuan-tuan nampak bank tu mulia. Sebab di bank tu duit saya. Tuan-tuan lalu je kat bank yang tuan-tuan simpan duit, kita pun senyum. Sebab dia mulia. Dia simpan duit kita. Itu bukan duit dia, duit kita. Sama juga waktu tuan-tuan derma. Tuan-tuan jangan rasa tuan-tuan nampak yang terima tu hina. Kita ni berharap pahala daripada dia. Ini dengan asbab ni kita dapat pahala. Kita pun berbangga. Kalau sebut duit dalam bank dia berapa? Ya, kenapa diam? Banyak lah tu. Banyak. Ataupun dia bangga. Banyak. Sama bila saya katakan saya derma pada orang, saya bangga apa yang saya buat. Dengan maksud Alhamdulillah saya dah simpan untuk simpanan akhirat saya. Suka saya tengok buku. Cuma sekarang tak suka, tak ada buku bank. Dulu kan boleh tengok buku bank, tengok sono ada perkembangan naik. Gembira. Itu belum baca buku catatan akhirat kelak. Kalau kita orang baik. Baca buku bank pun dah senyum. Pada duit tak ada tu, ada tulisan kat situ. Tapi kerana kita tahu itu bilik kita. Sama juga tuan-tuan bila kita bersedekah. Kita gembira. Jangan pandang yang terima tu hina. Itu duit kita. Yang kita simpan. Kalau tuan-tuan kata duit tu yang saya pegang Ustaz, bukan yang saya simpan. Tak, itu bukan duit awak yang awak pegang tu. Dia akan jadi harta pusaka. Dia jadi hibah ke orang lain. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, Yaqulu ibnu Adam mali mali. Wahal min malika illa ma akalta. Fa'afnaita au labista fa'ablaita. Au tasaddaqta fa'amtaita.
Anak Adam kata, ni harta aku, ni harta aku, ni harta aku. Ustaz, ni aset saya, ni aset saya. Itu bukan aset kamu. Itu bukan harta kamu. Harta kamu yang kamu makan. Kemudian habis macam tu. Yang kamu pakai, lunyai kat badan. Dan yang kamu sedekahkan, itu harta kamu. Yang kita sebut ni aset saya, ni bangunan saya. Bukan, itu hakikatnya bukan harta. Kita mati berpindah nama. Berpindah nama. Itu kalau boleh pindah nama lah. Kalau tak boleh pindah nama, lekat kat amanah raya. Atau mungkin jadi bom jangka. Gaduh anak pinak kita. Tinggal sikit anak pinak mengamuk, gaduh, berbalah. Jadi bom jangka kita tinggal rupanya. Dia cuma tunggu masa nak meletup. Waktu kita ada, masanya belum sampai. Once kita mati, maka dia duduk bertiktok macam itu, waktu dia akhir habis. Meletup. Abang tak tegur adik. Kakak tak tegur abang. Pak saudara masang muka. Bini pun, ataupun isteri pun tak puas hati dengan anak. Anak tak puas hati dengan mak. Sama mahkamah. Kawan ni mati. Tinggal bom jangka. Jadi tuan-tuan, harta yang kita tinggal bukan harta kita. Harta kita yang kita ke depan. Itu harta kita. Itu orang bijak yang letak harta depan, bukan letak harta belakang. Yang tak depan yang sedekah. Yang tak belakang tu tinggal. Jadi kena tahu macam mana caranya. Itu 6 perkara yang menjadikan kita tenang dengan janji Allah. Ini semua benda yang Allah suruh. Pertama, Allah tanamkan keyakinan. Rezeki tu Allah punya. Rezeki tu akan sampai bahagian kamu. Tak ada orang boleh ambil. Namun oleh kerana saya katakan keyakinan kita ni tuan-tuan boleh goyang. Keyakinan macam kita sebut macam pokok. Macam mana kita nak kuatkan keyakinan, maka Allah ajar kita buat benda ni. Yang kita sebut 6 perkara itu yang Allah ajar lah. Kerana setiap ketaatan menghasilkan rezeki. Macam kalau tuan-tuan kerja, tuan-tuan akan dapat gaji. Namun, dalam muamalah kita dengan Allah, Syekh Abdul Qadir sebut, bila majikan yang baik, kita bila kerja jangan tuntut cepat sangat. Bos, gaji saya mana? Jangan. Allah jamin rezeki kita. Buat segala ketaatan. Buat segala kebaikan. Buat segala yang diperintahkan. Akan datang bahagian kita. Tapi jangan tergesa-gesa. Jangan gopoh-gapah. Saya dah solat duha, Ustaz, mana dah tak apa ni? Saya dah sedekah, mana tak ada ni? Pulangan balik ni, mana ni? Jangan gopoh-gapah. Majikan kita ni orang baik. Kalau kita sebut ni sebab kita kerja lah. Tuan-tuan kerja, bos ni kenapa bila nak bayar gaji ni? Bila bos kata nak itu, nak ini, sabar. Bos tahu masa dia. Biasa kita ni akhir bulan dah dapat ni. Sabar. Bos ada kejutan untuk kita. Barangkali dia nak bagi gaji dengan bonus sekali. Dan hadiah misteri. Melancong ke angkasa lepas. Kita tak tahu bos kita ni rancang dah ni. Bos baik, bos baik. Dan bila bos baik, dia akan nilai kita dengan kerajinan kita bekerja. Dia sedang menilai kita. Kita sedang melihat gaji kita yang berhak. Bos menilai kita apa yang lebih pada tu. Kita dah target 2,000 sebulan ni. Tak, bos bulan ni bermurah hati. Dia tengok awak rajin kerja. Bagus. Saya nak bagi bukan 2,000. Saya nak bagi hari ni 20,000. Kemudian saya nak bagi dia kunci rumah. Dan 1 kenderaan saya nak bagi kat dia. Ni bos nak bagi. Tanyalah mana-mana jadi bos. Kalau dia tengok pekerja dia baik, dia mesti nak bagi lebih. Walaupun dah tetap gaji tu banyak tu, mesti ada benda lebih. Tengok kawan-kawan ni bagus datang kerja dengan bas pancur. Gaji bayar ni ambil motor, hadiah motor sebiji. Ya, dia dapat lebih. Tengok pula kawan ni, pekerja dia rumah tak berapa terurus. Tak apa, awak dapat rumah baru dekat dengan pejabat. Dan banyak kejutan daripada bos yang baik. Allah Ta'ala tu lebih hebat pada bos yang kita tengok tu. Kita beribadat, jangan cepat nak dapat hasil dia. So, saya dah buat ni, mana tak dapat-dapat. Jangan tergesa-gesa. Saya dah doa, saya dah bermunajat, saya dah pergi Mekah, minta itu, mana belum dapat. Jangan tergesa-gesa. Nabi SAW menyatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Apa pun yang diminta oleh seseorang kamu akan dimustajabkan selagi mana kamu tak tergesa-gesa. Kamu tak berkelakuan buruk, adab yang tidak baik. Kerana Allah Ta'ala suka orang yang adab baik. Kan itu, tuan-tuan, bila kita beribadat, jaga adab ibadat. Hatta bila kita doa, jaga adab berdoa. Hatta bila kita baca Quran, jaga adab.
Apa pun adab yang kita buat dalam ibadat, itu yang akan menaikkan kemuliaan kita. Jangan baca Quran sambil baca mesej. Jadi, sambil baca Quran sambil dengar lagu, mana jadi. Sambil kita belajar, sambil kunyah-ngunyah, tak jadi. Sebab adabnya, ada adab dah tak sempurna. Sambil kuliah makan. Dah 2 pinggang, tambah lagi sepinggang. Kuliah tak habis lagi, dah habis makan 2 pinggang. Kita kalau tak jaga adab, kita tak akan dapat banyak. Dapat, tapi tak banyak lah. Kenyang mendahului ilmu kita. Sama masa belajar ni tak boleh makan ke? Kita tak kata tak boleh makan, boleh makan halal. Cuma kita bercakap tentang adab yang lebih tinggi. Dulu zaman kita belajar, nak makan gula-gula takut. Tok guru saya, dia belum start kuliah, saya dah makan gula-gula. Tok guru ni bijak, dia mulut kita tahu makan gula-gula yang tak makan gula-gula. Dia tahu. Tengok. Dia kata, Isa, kau makan gula-gula terus telan. Habis, tak ada. Tak ada. So buka mulut memang tak ada lah. Terus telan. Sebab kita diajak. Sekali tu je saya makan dan saya tak nak makan lagi. Masa tingkatan 1. Kan guru kami mengajar ni. Padahal simple, setakat gula-gula apa sangat. Bagi kita, tapi guru ni nak bagi ilmu banyak. Dia nak pastikan biar dia sampai tu betul. Maka dia ajar kita adabnya. Tapi kalau dia tak peduli, ya ambil lah. Nak ambil, tak nak ambil sudah. Tapi bila guru saya kata dia nak jaga kita, dia mula tekankan sedikit adab. Bila nak jaga sungguh lagi kuat adab jaga. Jadi sama juga kita dengan Allah. Yang menjadikan ibadat tadi hebat, kita ada adab dalam ibadat. Itu yang kita datang awal ke masjid, itu adab. Jangan azan, tak masuk masjid lagi. Jangan, itu kurang adab dia. Itu kata Sa'id bin Musayyab, aku ni 40 tahun dengar azan dalam masjid. Tak dengar azan kat luar. Dalam masjid dia adab dia. Aku tidak pernah mendengar azan melainkan aku sudah bersedia dengan wuduk aku. Tak adalah bila azan baru nak ambil wuduk. Habis azan ambil wuduk dia. Kita dah berwuduk sebelum azan. Sebab itu hebat. Kan itu Rasulullah sentiasa tekankan. Berwuduk di rumah sebelum datang masjid. Kenapa? Kenapa? Bukan nak jimat bir air masjid. Dia dapat jimat bir air. Bukan. Nak ajak adab kita biar sudah bersih. Sebelum kita solat lagi kita dah bergerak dan keadaan berwuduk. Tak ada ulama pun kata larangan mengambil wuduk di masjid. Di sebab tak ada. Tapi Rasulullah sentiasa sebut. Man tatahhara fi baitihi. Siapa yang bersuci daripada rumahnya. Kemudian dia keluar untuk melakukan solat. Dia keluar. Supaya dia bersedia dah dalam suci. Itu adab. Supaya kita buat dalam keadaan berwuduk. Saya sedang melangkah pun berwuduk. Dan bila Rasulullah menyatakan siapa yang solat maghrib. Kemudian dia kekal wuduk dia. Sehingga solat isyak. Dia dianggap solat. Bila dia buat 2 benda. Pertama, dia tak bersembang, cakap benda-benda duniawi kosong. Yang kedua, dia dalam wuduk. Dia dalam solat. Bayangkan kalau tuan-tuan lepas maghrib, tu dengan kuliah sampai isyak. Seperti tuan-tuan solat sepanjang itu. Tadi kita solat subuh. Lepas tu kita dengar kuliah. Macam kita terus solat ini. Sampai habis. Kemudian nanti kita solat lagi duha. Dapat pula pahala haji sempurna. Begitu adab. Adab ni bukanlah kita katakan haram dan sebagainya. Tapi dia menambah kemuliaan. Sebab itu bila kita buat ibadat, kita yakin Allah akan bagi kita segala kemuliaan. Tapi sabar. Allah suka bersahabat dengan orang yang bukan menentang. Orang yang sentiasa muafakah. Setuju dengan semua benda. Dan kita pun sendiri, kalau tuan-tuan berkawan, suka kawan dengan macam mana? Yang setuju je. Jom, okey. Suka kita kawan dengan dia. Ni belum cakap dah nak bangkang. Belum cakap, saya rasa tak lama kawan macam tu. Kita yang boleh kawan lama ni sebab kita bersetuju sama-sama kita. Yang berkahwin sama. Yang bahagia ni asyik bersetuju. Suami cadang macam ni, bini setuju. Ni suami belum cadang, saya bangkang bang. Bangkang apa? Saya belum cakap apa. Nak bangkang je. Maka dia tak akan jadi rumah tangga yang baik. Sebab itu kalau kita sayang seseorang, belajar sedaya upaya bersetuju dengan dia. Kalaupun benda tu kita tak suka. Melainkan kalau dia bersifat perkara yang haram, hukum. Suami yang hebat, dia cuba belajar bersetuju dengan isterinya. Selagi mana tidak haram. Kita tahu, antara 2 orang ni siapa lebih berakal. Kalau suami yang lebih berakal, dia belajar bersetuju. Kalau isteri yang lebih berakal, belajar setuju dengan suami. Kadang-kadang ada
Isteri dia lebih berakal pada suami. Lebih bijak lah. Suami yang kuat mengajuk, suami yang kuat mengamuk itu ni, dia belajar bersetuju dengan suami dia. Maka dia hebat. Ada orang pula, bini pula yang macam tu. Tapi dia suami belajar bersetuju. Kalau isteri dia ajak apa, dia okey. Belum cakap dia, okey. Apa ni okey? Okey. Dia punya okey dia luar biasa. Mesej baru Assalamualaikum, dia Waalaikumsalam, okey. Tahu mesti ajak makan ni. Terus okey. Bini pun seronok. Sebab suami dia ada firasat. Firasat dia okey. Ini muafaqah. Jadi tuan-tuan, kalau begitu orang suka, Allah terlebih suka. Allah takdirkan kita begini, begitu. Alhamdulillah, ini baik. Saya pasti melihat keajaiban. Maka orang inilah yang akan benar-benar kenal Allah. Yang disebut arif billah. Dan sentiasa bersama dengan Allah. Sentiasa ingat Allah. Dan dia akan lupa segalanya melainkan Allah. Inilah natijah keyakinan kita pada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.